Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam gadis semua. Welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ni aku nak react pasal game Southampton lawan Arsenal lah. Jadi Southampton menang 1-0 dekat tempat diorang sendiri. Jadi maksudnya Arsenal dah terciduk buat kali ketiga betul-betul. Kalau on paper tim-tim yang Arsenal kalah ni lah yang sepatutnya Arsenal dapat 3 poin lah kan. Kalau 2 minggu lepas, kalau kau tanya siapa-siapa yang Arsenal akan kalah 3 game betul-betul lawan Crystal Palace, lawan Brighton, lawan Southampton ni, tak ada siapa yang akan percaya kalau kau tengok current form Arsenal lah kan. Tapi apa yang aku tak fahamnya, Arsenal seolah-olah lepas betul-betul international break tu, lepas tu dengan hilangnya Tierney, lepas tu Tomiyasu pula dah lama kan tak ada, lepas tu tambah pula masa game Crystal Palace tu hilang pula Thomas Partey, 3 pemainnya crucial ni tiba-tiba bagi efek dekat seluruh tim lah kan. Itu yang aku tak faham kan. Aku tak tahu mana silapnya. Kalau kau tengok dalam game ni, dari segi line up tu, line up yang boleh kata solid juga kan. Semua pemain yang diturunkan main dalam position yang orang paling selesa lah. Contohnya macam Xhaka dalam last game, banyak kecam Arteta yang punca Arsenal kalah sebab Xhaka main left back. Tapi dalam game ni main midfield, sama dengan Lokonga. So Nuno Tavares dalam game ni start dekat bahagian left back kan. Dia punya favourite position lah kan. Lepas tu Lacazette missing, Eddie Nketiah seorang striker juga main kat bahagian depan. Martinelli, Saka main dekat position dia orang. Odegaard sebagai number 10 dapat freedom juga untuk roam kat bahagian tengah kan. Adakah kita kena persoalkan confidence pemain Arsenal sekarang ni lepas kehilangan pemain-pemain yang influential lah kat dalam first team ni? Lepas tu lepas pada game Crystal Palace tu seolah-olah macam semua pemain tu tak yakin dengan diri diorang lah. Kalau kau tengok dari segi performance Arsenal dalam game Southampton ni, aku boleh cakap dari segi gameplay tu tak banyak masalah pun. Aku nampak, aku happy apa yang aku nampak lah kan. Transition bola yang boleh kata laju juga daripada game lawan Brighton. Lepas tu quick play antara kita punya forward line. Majority possession yang Arsenal pegang dalam game ni, Arsenal pegang 74% kalau kau nak tahu dalam game ni. Kalau dari segi possession Arsenal memang dominan lah. Tapi kita tak boleh convert possession yang kita pegang dalam game ni, the whole game, kepada peluang-peluang yang boleh mencipta gol lah untuk tim Arsenal kan. Dari segi chances pula, banyak chances dalam first half tu. Bukannya Saka open goal, at least on target. Tapi keeper aku tak faham macam mana dia boleh save. Fraser Forster dalam game ni memang mantap gila lah. Lepas tu chances kat dalam second half pula, Odegaard nak cari near post, dia wide. Emil Smith Rowe, dia punya try tu, walaupun dia punya strike tak clean sangat, tapi bola tu hampir masuk dalam gol. Tapi Fraser Forster again, dia save lagi Southampton daripada kena concede lah kan. So kau tak boleh cakap Arsenal memang tak ada peluang. Arsenal memang ada peluang, cuma kita punya conversion tu memang tak berapa nak cantik sangat. Lagi-lagi Saka punya try tu bagi aku, kalau dia try pakai kaki kiri dia tu, memang dah confirm goal lah kan. Lepas tu lagi satu yang dalam kepala otak aku duk terfikir-fikir lah kan. Kenapa set piece yang betul-betul bahaya yang Arsenal dapat dalam game ni semua bagi Cedric ambil? Itu yang aku tak faham Bukan setakat free kick, corner pun dia ambil. Tapi dalam situasi set piece ni, aku tak kisah pun siapa ambil. Tapi at least bila dah ada dalam position bahaya untuk ambil sesuatu set piece tu, bagi bahaya sikit lah kan. Bagi tim lawan punya defend tu takut sikit lah nak defend kan. Ini asal dia ambil set piece dia mesti bola melambung Banyak lagi free kick taker yang ada kat Arsenal sebenarnya. Odegaard boleh ambil, even Xhaka pun bagi aku better option daripada Cedric. Tapi kenapa Cedric ambil corner, ambil free kick tu pun aku tak faham lah kan. Lepas tu nak buat benda yang lagi teruk dalam minggu yang sama, Spurs kalah dengan Brighton. Siapa sangka kan dia orang kalah dekat home. Tapi player Brighton yang skor lawan Arsenal minggu lepas, Enoch Mwepu, dalam sebelum game tu dia dah janji kat Arsenal yang dia akan beat Spurs. Time tu kita memang pandang dia punya janji tu macam ayam-ayam je lah kan. Tapi dia orang berjaya beat Spurs, kita pula tak nak tolong diri sendiri. Memang frust untuk sebagai fan tengok kan tim sendiri kalah. Siapa fan sendiri yang tengok tim kalah kan kita boleh happy kan? Tak adanya, confirm memang kita akan kecewa lah. So adakah race top 4 untuk Arsenal masih on lagi? Sekarang ni kita dah jatuh nombor 6 dari segi goal difference. MU lagi banyak, dia orang pun menang dalam minggu yang sama, dia orang kalahkan Norwich. So dia orang dah naik nombor 5. Spurs tetap Spurs dia orang masih stay nombor 4. So untuk top 4 ni bagi aku peluang Arsenal untuk dapat tu masih ada. Tapi kita punya fixture lepas ni lawan MU, lawan Chelsea, lepas tu jumpa West Ham lah. So sepatutnya Arsenal struggle dalam fixture je ni lah kan. Lawan Crystal Palace, Brighton dengan Southampton ni, sepatutnya on paper Arsenal potential boleh dapat full 9 points tapi kita dapat 0 point. Itu yang frust tu kan. So bila kau masuk dalam set fixture yang lagi susah lah kan, dia punya
confidence tu tak berapa nak tinggi sangat lah untuk Arsenal dapat result dalam game-game yang macam ni lah. Yang bagi aku crucial je lawan MU dengan West Ham tu direct rival untuk top 4 tu lah kan. So conclusion untuk game ni bagi aku macam cakap dalam awal video, dari segi gameplay Arsenal, performance bagi aku sebenarnya cukup bagus lah untuk Arsenal menang dalam game ni. Dari segi possession Arsenal memang control 73-27. Dari segi possession memang Southampton duduk dalam gua lah dalam game ni kan. Dari segi percubaan Arsenal try sebanyak 23 kali dalam game ni. Tapi bila kau fikir balik, percubaan Arsenal 19 daripada 23 tu datang dalam second half. Aku tak boleh cakap ya Arsenal tak cuba kan untuk cari gol penyamaan tu. Arsenal dah cuba, tapi kita punya cutting edge, kita punya finishing kat bahagian depan tu tumpul gila lah. And then keeper Southampton dalam banyak-banyak game dia pilih game Arsenal juga untuk dia announce diri dia jadi Superman dalam game ni kan. Save after save after save, dia macam-macam lah dia buat kan untuk deny Arsenal cari gol penyamaan tu. Nak kata defense Southampton ni solid sangat pun tak jugalah. Arsenal berjaya tebuk juga. Cuma macam aku cakap, aku ulang sekali, kita punya finishing yang mengecewakan Arsenal lah dalam game ni kan. So we move, kita tengok game yang seterusnya lah kan. Walaupun tough assignment untuk Arsenal jumpa Chelsea, tapi bola tu bulat kan. Kita tak boleh nak deny apa-apa lagi selagi benda masih terbuka lah. Walaupun kita jatuh nombor 6, kita masih 3 poin belakang Spurs. Terima kasih juga kat Brighton kan, dia beat Spurs. At least Arsenal kalah ni tak adalah jurang tu jauh sangat lah kan. But still Arsenal daripada position yang mana dia orang berada dalam kedudukan yang terbaik untuk dapat top 4 sekarang ni, outside daripada nasib Arsenal lah. Dia orang kena harapkan tim-tim yang berada kat atas tu untuk drop point lah. Tapi aku still percaya Arsenal akan fight until end of season lah untuk dapat top 4 tu lah kan. So gang, macam mana apa pendapat korang untuk performance Arsenal dalam game ni? Korang boleh komen kat bawah lah. Dan aku rasa video aku sampai sini je. Of course kecewa, dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng ni sebelum tak subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.